Okey, terima kasih Ketibah dan juga Amran. Jadi bagus juga kalau menyumpit kita boleh tengok lang kapasiti kita macam mana. Betul. Kemampuan itu boleh dijadikan suatu kita kata kecenderungan kita untuk mencuba sesuatu yang baru kalau anda belum pernah cuba menyumpit dan boleh mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana citra budaya di sebaliknya itu. Dan untuk kita bercakap berkenaan tentang citra budaya juga, kita ada satu lagi sambutan yang dinamakan sebagai Hari Warisan Audio Visual Sedunia 2023. Jadi Syafiqah, kita terus saja perkenalkan tetamu kita. Bersama dengan kita adalah Tuan Zaidin Muhammad Noor, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Arkib Negara Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik. Ya, Tuan, mungkin secara mukadimahnya kita perlu memahami apa sebenarnya itu audio visual. Apa yang perlu kita fahami, Tuan? Okey. Terlebih dahulu saya bagi pihak Arkib Negara Malaysia merakamkan jutaan terima kasih di atas memberi peluang kepada kami untuk bersama-sama dalam majlis pada kali ini. Sebelum kita melihat dari segi bahan tersebut, bahan dalam bentuk EV, kita kenal sebagai audio visual sedunia ni, kita lihat dulu dari segi sejarah dia. Sejarah macam mana sambutan Hari Warisan Audio Visual Sedunia. Pertama, dari segi sejarah dia, berkenaan dengan sambutan ini, bermula apabila pihak UNESCO telah memperkenalkan untuk mengadakan satu sambutan hari berkaitan dengan Hari Warisan Audio Visual Sedunia. Bermula pada tahun dalam keputusan mesyuarat pada tahun Mesyuarat Agung pada 2005 diputuskan perlunya diadakan satu hari untuk menyambut berkaitan dengan audio visual sedunia. So bermula pada tahun 2006 telah diadakan pelbagai program berkaitan dengan hari EV, kita kenali secara ringkasnya. Dalam bahasa Malaysianya dikenali sebagai bahan-bahan dalam bentuk pandan dan dengar. Itu permulaan dia. So dari segi asasnya kita dapat lihat di sini apabila pihak UNESCO telah memutuskan diadakan satu sambutan berkenaan dengan EV pada tahun 2005, bermula pada 2006 telah diadakan pelbagai program sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab memelihara bahan-bahan arkib yang dalam bentuk sama ada dalam bentuk fizikal kertas atau betul-betul yang kita bicarakan hari ini berkaitan dengan EV. Kita telah adakan sambutan dan program yang berkaitan dengan bahan audio visual di merata di seluruh negara. Ya. Sebelum kita beralih kepada Hari Warisan Audio Visual Sedunia ini, di pihak Arkib Negara Malaysia sendiri bermula pada bila collection ataupun pengumpulan bagi bahan-bahan audiovisual di pihak Arkib Negara dalam kita memastikan agar preservation ataupun memelihara bahan-bahan audiovisual itu dapat terus dilaksanakan. Okey, terima kasih. Itu yang di antara yang kita cuba war-warkan kepada masyarakat hari ini berkaitan dengan apa yang kita ada dalam milikan kita ataupun apa yang ada di Arkib Negara Malaysia. Saya nak memaklumkan Arkib Negara telah ditubuhkan pada 1 Disember 1957, iaitu tahun yang sama kita mencapai kemerdekaan. Bermula pada tahun tersebut, kita telah memproses untuk peroleh bahan-bahan berkaitan dengan audio-visual dalam bentuk audio-visual ni. Kita belum bincang lagi apa bentuk bahan tersebut. Tak apa, kita lihat dari segitu. Bermula pada situ, secara umumnya kita telah memperoleh rekod-rekod berkaitan tersebut untuk dipelihara, disimpan dan dipelihara untuk menjadi rujukan kepada masyarakat di masa akan datang. So bermakna dari segi asasnya kita telah memulakan perolehan rekod. Sebenarnya bermula pada tahun secara agak aktifnya pada tahun 1960-an. Itu berkat permulaan kita lebih menumpukan kepada rekod-rekod dalam bentuk kertas. Iaitu contohnya fail sebagainya. Bermula pada tahun 1960-an kita telah memulakan proses perolehan rekod. Terutamanya berdasarkan Akta Arkib Negara, kita peroleh rekod sebahagian besarnya daripada Jabatan Kerajaan. Tapi dalam konteks hari ini, rekod saja bukan saja disimpan, dipelihara oleh Jabatan Kerajaan. Di mana kandungan maklumat itu telah dihasilkan bukan oleh saja pihak Jabatan Kerajaan tetapi juga oleh pelbagai pihak, termasuklah individu. So dari segi basiknya seperti yang Cik Ismail sebut tadi, bermakna Arkib Negara menyimpan dan merekod bermula pada asasnya 1960-an. Ya, seiring dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini, bagaimana sebenarnya pihak Arkib mengintegrasikan perkara ini dalam sistem perekodan dan juga bagaimana cara-caranya, mungkin Tuan boleh kongsikan. Okey, terima kasih Cik Syafiqah.
Dia bermula pada asasnya dipanggil sebagai bahan-bahan EV ni ataupun audio visual ini dalam bentuk analog. Bentuk yang analog dan kemudiannya kita dah berpindah kepada dalam bentuk digital. Rekod-rekod ini jika kita kekalkan dalam bentuk analog tersebut mungkin tidak boleh diguna pakai oleh masyarakat masa kini berdasarkan peralatan yang telah usang sebagainya. So dia perlu dipindahkan kepada dalam bentuk digital. So Akid Negara sebahagian daripada rekod-rekod dalam bentuk EV, ringkasnya audio visual ni kita panggil EV, telah kita pindahkan ke dalam bentuk digital supaya memudahkan akses kepada publik merujuk kepada rekod-rekod dalam bentuk EV. Pada asasnya rekod-rekod tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditransfer. Terutamanya kalau kita melihat dari segi teknologi. Yang keduanya dari segi kos sebagainya. Dia akan ada peruntukan yang perlu diberi untuk melakukan perubahan, memindahkan daripada analog kepada digital dan kepada rekod-rekod dalam bentuk audio visual ini. Okey. So maknanya Akid Negara telah menjalankan proses pemindahan rekod daripada analog iaitu konservatif kepada digital. So yang paling pentingnya dekat sini adalah memudahkan akses kepada publik berdasarkan peralatan. Mungkin setakat ini kita boleh menggunakan komputer sebagainya. Dulu kita terpaksa ada alat macam VHS, perlu ada player dia untuk memainkan balik, untuk memasang balik, untuk melihat VHS tersebut. Macam kaset semua. Itu contohnya seperti yang Ismail sebut tadi, kaset sebagainya memerlukan alat untuk memainkan balik berkenaan dengan keperluan tersebut. Ya, masa sudah berubah. Jadi teknologi juga disesuaikan dengan peredaran zaman. Apabila kita berbalik berkenaan tentang Hari Warisan Audiovisual Sedunia 2023, apa antara aktiviti dan juga perancangan di pihak Arkib Negara Malaysia untuk memeriahkan dan juga menyambut Hari Warisan Audiovisual Sedunia ini, Tuan? Di antara perkara yang kita perlu lihat dalam konteks hari ini adalah dalam konteks pemeliharaan warisan sedunia. Dalam konteks kita adalah warisan duplikat kebangsaan, duplikat negara. Kita masih melihat keperluan untuk mengumpul maklumat dan bahan berkaitan dengan sejarah negara. So dalam proses tersebut, salah satu bahan tersebut ialah bahan dalam bentuk EV. Selain dalam bahan bentuk file, rekod-rekod dalam bentuk file ataupun lain-lain terbitan sebagainya. So dalam usaha tersebut, Akid Negara melalui Akta Akid Negara, Akta 629/2003, kita telah diberi tanggungjawab untuk menyimpan dan memelihara rekod-rekod tersebut. Melalui program tersebut berdasarkan seperti yang saya maklum tadi, berkaitan dengan sambutan Hari Warisan Sedunia, berkaitan dengan bahan-bahan EV, kita telah mengadakan pelbagai program. Sepanjang program tersebut yang bermula pada 27 Oktober nanti, kita akan mengadakan pelbagai program yang melibatkan seperti banking, berkaitan dengan untuk menambah kemahiran. Terutamanya pemain industri daripada pejabat kerajaan, pihak swasta sebagainya, NGO sebagainya, kita adakan banking. Kemudiannya kita adakan suatu hari sambutan. Hari warisan sambutan Hari Warisan Sedunia di peringkat negara. Yang kita akan adakan pada 31 Oktober nanti di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur, iaitu Hotel Premier Hotel di Kuala Lumpur. Melalui program tersebut, kita akan ada dua seksi program pada masa tersebut, iaitu sebelah pagi dan sebelah petang nanti. Pagi ialah berkaitan dengan pemeliharaan, pendigitalan, pemerolehan rekod daripada pelbagai pihak. Di antara pihak terlibat ialah daripada kita akan pembentangan tersebut ialah daripada Akid Negara yang mempunyai kemahiran dalam penyimpanan dan pemeliharaan rekod. Kita akan ada pakar daripada akademik yang akan bercerita berkenaan dengan teori dan prinsip dalam pemeliharaan rekod dalam bentuk audio visual ini. Dan kita ada pemain industri yang akan bercerita berkenaan dengan bagaimana proses penyediaan, penghasilan produk berkaitan dengan bahan-bahan audiovisual ini. Dan kemudian nanti sebelah petang nanti kita ada dua yang agak menarik berkaitan dengan dua pakar yang telah menghasilkan produk yang telah mencapai pengiktirafan di peringkat dunia, iaitu dokumentasi berkaitan tengku, iaitu dokumentasi berkaitan dengan tengku dan perpaduan. Yang juga dihasilkan oleh para seorang pegawai daripada
pihak RTM. Pegawai daripada pihak RTM iaitu Cik Azri Ahmad bin Muhammad Mustafa, penerbit rancangan RTM yang telah menghasilkan satu dokumentari Kos Tekak Tengku Abdul Rahman berkaitan dengan perpaduan negara. Baik. So pada kedua-dua hari tersebut, yang kemuncaknya acaranya adalah satu perasmian akan diadakan pada tengah hari tersebut. Ya. Pada tengah harinya akan majlis ini, sambutan hari tersebut, sambutan hari warisan audio visual sedunia ini, di peringkat negara akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara, iaitu Yang Berhormat Datuk Arun Agodakan. Ya. Bagi pihak Arkib Negara sendiri, apa impak yang diharapkan melalui sambutan Hari Warisan Audiovisual Sedunia 2023 ini? Ya, kita faham seperti yang saya maklum tadi, bahan-bahan sejarah negara dalam konteks kita ini adalah sejarah-sejarah berkaitan dengan bahan EV yang cuba kita wawarkan ini masih lagi agak berkurangan. Dengan kemajuan teknologi, media sosial sebagainya, kita faham. Kita terdapat pelbagai jenis rekod yang ada dalam simpanan agensi kerajaan ataupun individu. Tetapi proses yang amat penting pada kita ialah menyimpan dan memelihara dengan tujuan untuk rujukan pada masyarakat di masa akan datang. So, bagi seperti yang kita sedia maklum, sepenuh hari sambutan Hari Warisan Audiovisual Sedunia ini, kita cuba mewar-warkan, mempromosikan kepada masyarakat supaya memahami kepentingan dan menilai kepentingan rekod-rekod berkaitan EV kepada sejarah negara. Dan dia sebenarnya bukan sahaja prinsipnya bukan kepada sejarah negara, tetapi peristiwa setempat yang melibatkan individu. So pada Arkib Negara, kami amat berharap dengan program ini memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan bahan EV kepada sejarah negara. Okey. Untuk sambutan ataupun beberapa acara boleh diakses kepada orang ramai? Seperti yang saya maklum, kita faham secara fizikalnya mungkin kita jemput kepada pihak-pihak player yang terlibat, pihak yang terlibat, mungkin jabatan kerajaan yang menghasilkan produk berkaitan dengan bahan EV. Pada masa yang sama mungkin agak terhad untuk kita mengadakan bengkel kepada semua masyarakat yang mungkin kita akan adakan dalam pelbagai pihak. Kita akan ada juga pada pendengar rancangan hari ini, Malaysia hari ini, kita akan dapat lihat melalui pelbagai media yang kita adakan. Salah satunya, kalau tak boleh, kalau kita tak jemput pada majlis tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh juga melayari Facebook Arkib Negara Malaysia pada hari tersebut, iaitu pada 31 Oktober 2023. 31 Oktober 2023 pada pukul? Bermula pada pukul 9 pagi sampailah ke petang, maknanya pihak publik boleh melayari Facebook Arkib Negara untuk mengikuti kita sambutan hari tersebut. Jadi itu dia. Jaya kita ucapkan kepada Arkib Negara Malaysia untuk 31 Oktober 2023. Terima kasih Tuan Zaidin Muhammad Noor kerana bersama dengan kami. Okey, seterusnya beralih daripada sambutan Hari Warisan Audiovisual Sedunia 2023, kita nak terus sahaja ke Cerita Pagi Kedah bersama dengan rakan kita di sana, Firdaus Mokhtar, untuk melihat bagaimana sebenarnya tarikan rumah kabin Jasmita. Silakan. Silakan.